Topik kita pasal poligami. Okey, bagaimana saya memeluk agama Islam dan kemudian boleh berpoligami? Dekat sini boleh tak kita cakap terus terang? Boleh? Kalau ada yang sakit hati, lantak korang lah. Dan tak kisah. Okey. Yang pertama, tengok. Bagaimana saya boleh poligami? Sebab saya daripada awal, satu Alhamdulillah sebab saya mengenali Islam pada usia muda. Pada umur saya 13 tahun, perkenalan saya dengan Islam bermula. Dan saya mengambil keputusan untuk memeluk agama Islam ketika usia saya 16 tahun. Ketika itu tak ada orang nak kahwin dengan saya pun. Baru umur 16 tahun. Dan apabila saya belajar tentang Islam, saya tahu tentang poligami dan semua perkara ini. Sebenarnya poligami ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah satu topik yang sangat disalahfahami. Bukan hanya di kalangan orang bukan Islam, malah di kalangan orang Islam sendiri. Kalau orang bukan Islam, dia perasan sebenarnya poligami ini, kadang-kadang dia rasa, oh kau masuk Islam oh okeylah, boleh kahwin 4. Sebab dia rasa hanya Islam saja yang ajar poligami. Ramai orang sangka Islam adalah agama yang memperkenalkan poligami. Sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Dan Rasulullah SAW bukanlah insan yang memperkenalkan poligami. Sebab sebelum Rasulullah SAW, poligami dah ada secara meluas. Dan kalau kita tengok dalam semua peradaban manusia, poligami telah pun ada. Hari ini, kalau kita cerita tentang agama lain, kalau kita cerita pasal Hindu, poligami macam tak lekat dengan Hindu. Betul tak? Kristian, poligami tak lekat dengan Kristian. Tapi kalau kita pergi kepada kitab dia, dalam Mahabharata, sebenarnya disebut, dalam Mahabharata disebut, even Sri Rama. Sri Rama, ayahanda Sri Rama, dia mengahwini, dia ada 3 isteri. Sri Krishnan, bukan ada 10, bukan ada 20, bukan ada 100, ada 100, 100, kejap, saya nak convert kepada bahasa Melayu. 16,108 wife. Macam mana dalam bahasa Melayu? Biasa belajar benda-benda ni guna bahasa Inggeris. Cuba bayangkan, bukan 1, bukan 2, bukan 3. 16,108 wife. Kalau kita tengok dalam Bible pula, Solomon ada berapa isteri? 700 isteri dan 300 gundik. Mengikut Bible. Abraham ada berapa isteri? Ada 3 isteri. Tetapi rata-rata dekat dunia ni, bila cerita pasal poligami, semuanya hanya kena dekat Islam. Nampak tak? Sebab dia begini. Di negara India, sebenarnya tidak ada satu pun kitab di dalam dunia ini yang melarang, kitab agama dalam dunia ini yang melarang poligami. Dan hatta poligami diamalkan secara meluas. Apa yang Islam perkenalkan? Islam perkenalkan limitasi kepada poligami. Islam bukan memperkenalkan poligami, tetapi Islam meletakkan had kepada poligami. Kalau dulu orang boleh kahwin berapa banyak saja dia boleh. Saya nak tanya dengan tuan-tuan, especially perempuan. Kalau ada choice, suami anda boleh kahwin 16,108 isteri. Dengan suami anda boleh kahwin maksimum 4 isteri. Mana satu nak pilih? Ke tak nak pilih dua-dua? Aku tak nak dua-dua. Lantak korang. Aku nak suami aku punya je. Okay, do you get the point? Okay, so bukan Islam yang memperkenalkan. Tetapi ini salah faham yang berlaku. Di kalangan orang Islam pula. Orang Islam, dia macam allergic. Dengar je poligami terus. Dengar poligami, tak boleh. Terus triggered. Betul ke tak? Do you agree? Sebab yang pertama saya rasa kita kena faham. Suami kita ataupun isteri kita bukan milik kita. Kita ni, saya percaya dalam hidup ni kita semua kena tipu. Kita ni kena tipu hidup-hidup. Sebab kita sangka suami kita adalah hak kita. Dan yang suami pula rasa isteri dia adalah hak dia. Dan sering kali pada hari ini kita akan gunakan istilah suami kena setia. Biasa kan? Suami-suami di sini setia ke? Porah. Tengok sikit muka setia tu. Okey, macam ni tengok.
Sebenarnya pada saya, tidak ada istilah setia bagi lelaki, melainkan kesetiaannya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada konsep setia bagi lelaki. Setia bagi wanita ada. Dia bersifat sementara kepada manusia. Bagi wanita, dia kena setia pada suaminya selagi mana suami dia hidup dan selagi mana suami dia tak ceraikan dia. Kalau suami dia ceraikan dia, kalau dia dah mati, boleh tak wanita tu kahwin lain? Boleh ke tak? So mana datangnya setia sampai mati? Siapa ajar kita ni? Tapi bila mati, aku tak nak mati, kau mati dulu. Betul ke tak? Dia kadang-kala disebabkan cinta. Sebab manusia, tahu tak pantun pasal cinta? Nak saya ajar tak? Nak tahu ke tak? Tak ada demand, saya tak mau supply. Nak tahu ke tak? Okey. Pantun dia macam ni. Apabila cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. So masa cinta ni semua. Dan ini saya rasa lelaki, especially lelaki, dia kena belajar. Saya waktu saya kahwin, ketika umur saya 24 tahun, saya panggil bakal isteri saya ketika itu. Kita orang duduk dekat Lake Garden di Seremban. Mungkin Tuan Hisham tahu Lake Garden. Saya bincang dengan dia semua perkara. Termasuk saya bagi tahu dengan dia terus terang. Saya kata saya kahwin dengan awak, mungkin saya akan poligami. If you agree, then we go ahead. Kita kahwin. Kalau you tak agree, tak apa, itu you punya hak. Saya cakap terus terang. Sebab, tahu pasal apa? Ni, laki kena dengar ni. Sebab, saya tak mau lepas saya kahwin besok pening. Okey, bila kita tak terus terang, saya sebenarnya waktu tu, saya tak ada planning pun nak poligami. Boleh faham? Baru nak kahwin satu. Saya tak ada planning. Tetapi saya rasa dalam hidup lebih baik kita terus terang. Sebab kalau saya tak cakap benda ni daripada awal, saya tak mau live saya kena ikat. Cuba bayangkan, saya tak boleh cerna live saya. Saya kalau balik rumah, kalau lambat sikit, bini tanya, oh, pergi mana? Keluar dengan perempuan mana? Sebab kita bagi dia indikasi seolah-olah kita takkan berpoligami. Tapi kalau kita cakap dengan dia terus terang, rasa-rasa dia nak tanya tak? Dia pun tak mau tanya. Kan itu dia kata. Saya pun kalau tanya, saya beritahu je. Kan itu aku dah cakap. Nak kahwin, aku kahwin je. So what is the problem? Boleh faham tak? Dia kata point? Okay. So saya rasa better kita berterus. Saya bukan hanya ketika saya kahwin yang pertama sahaja. Hatta waktu saya kahwin nombor 2 pun saya bagi tahu dengan isteri saya yang kedua pun saya cakap. Saya kahwin dengan you, mungkin saya akan kahwin lagi. Kalau you setuju, kita kahwin. Kalau tak setuju, tak apa. So rasa-rasa dalam hidup akan pening tak? Tak pening. Sebab bila kita dah cakap terus terang, tak ada maknanya dia nak cek telefon kita lah, nak cek itulah, nak cek inilah. Cuba bayangkan, laki hidup anda dibelenggu di dalam penjara hati. Oh, saya tak boleh. Tolonglah bro. Wah, tak boleh. Saya tak boleh nak bayangkan pun hidup saya. Do you get the point? I mean, this life is belong to me. Boleh faham tak? Ini hidup saya. Dan saya seperti mana seorang wanita tidak suka orang lain kontrol hidup dia. Begitu juga saya sebagai seorang lelaki, saya tak suka orang lain kontrol hidup saya. Selagi mana saya tidak menzalimi sesiapa pun. So isu dia sekarang, kalau kita berterus terang, bagi tahu terus. So takkan ada banyak masalah. Okey, masa saya nak poligami, saya boleh ambil masa sikit? Lagi 2 minit. Okey, fine. Okey, saya cerita sikit bagaimana saya boleh terjebak ke dalam poligami. Okey, sebenarnya ada seorang wanita ni pernah mesyuarat di KL. Sebab ramai orang bila tanya dengan poligami, bila tanyakan poligami mesti dia nak tahu. Oh, you poligami sebab you nak bantu orang ke? Oh, you poligami sebab nak bantu janda ke? Oh, you poligami sebab apa? Sebab orang nak tahu sebab apa kita poligami. Nak tahu sebab apa saya poligami? Sebab saya punya suka lah. Betul. Betul. Okey, dia macam ni. Waktu saya kahwin nombor 1 dulu, apa sebab saya kahwin nombor 1? Sebab saya nak tolong dia ke? Sebab saya punya suka lah. Saya suka dekat dia, dia suka kat saya kahwin lah. Sama juga bila saya poligami, sebab saya suka kat dia, dia suka kat saya pun kahwin lah. Nak ada sebab apa lagi? Isu dia saya suka dan dia suka. Tapi masyarakat kita bila cakap je poligami, dia rasa mesti kena ada sebab.
Oh, apa sebab kau nak poligami? Come on. Kalau kahwin ini mesti kena ada sebab, sepatutnya kahwin pertama dulu pun mesti ada sebab. Tapi kenapa waktu kahwin dulu, satu dulu tak minta sebab, masa kahwin dua minta macam-macam sebab. Masa kahwin satu dulu tak tanya pun, kau kerja ke, gaji banyak ke, kau boleh jaga ke, apa semua tak tanya. Tapi bila orang nak poligami, menyebuk tanya macam-macam. Do you get the point? Okey, saya nak tanya dengan anda. Golongan wanita yang kalau kita tengok, hatta kalau kita lihat, wanita yang bermonogami, suami yang bermonogami, isteri mereka dalam statistik, jauh lebih banyak yang teraniaya daripada isteri yang berpoligami. Tapi yang teraniaya di dalam monogami itu kita jarang bincang. Tapi bila poligami, habis kita canang satu dunia. Yang ketiga, orang salah faham tentang poligami sebab apa? Sebab drama-drama Melayu. Dan filem-filem Melayu. Apa tanggapan filem dan drama Melayu ni bagi? Kalau poligami mesti buruk je. Ni, saya bagi tahu dengan anda. Sama ada poligami ke, tak poligami ke, kalau kahwin mesti ada masalah. Namanya dua jiwa bersatu. Mesti akan ada problem. Kalaulah nak kahwin, tak mau ada masalah, dipersilakan kahwin dengan tiang. Pasti tidak akan ada masalah. Wahyu da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang wanita, apa pandangan anda tentang poligami sekarang? Ada berubah ke atau... Oh, ada perempuan pakai seluar hari ni. Banyak perempuan kat sini ya? Soalan saya bagi kat perempuan yang jawab laki. Okay, ada sebab. Kenapa saya cerita benda ni? Sebab kita tengok, biasanya bila kita sembang tentang poligami, dalil dia daripada Quran surah An-Nisa ayat ke-3. Betul kan? Kawinilah wanita pilihan kamu 2, 3 dan 4. Betul ke tak? Namun jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah satu. Tengok. Ayat, hatta dalam mana-mana kitab dalam dunia ini pun, ayat yang mengatakan tentang kawinilah satu, hanya terkandung dalam Al-Quran sahaja. Pergilah cari mana-mana kitab dalam dunia ini, kitab-kitab agama lain dalam dunia ini, tidak akan jumpa perkataan kawinilah satu, melainkan hanya dalam Al-Quran. Okay, dalam Al-Quran, di dalam ayat ini, syarat yang diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa dia? Apa syarat dia? Adil. Apa yang kita faham syarat pada hari ini? Mesti kaya. Setuju ke tidak? Dalam pemikiran masyarakat pada hari ini, hampir semua orang difikir nak poligami, syarat dia mesti kena kaya. Ni, poligami bukan untuk orang kaya saja tahu. Rasulullah SAW berpoligami dan ada keadaan yang mana dia mengikat perut dia dengan batu. Betul ke tak? Sebab kadang-kala apabila wanita, suami datang bagi tahu, dia pula bantai balik suami dia. Hang pakai pun motor cabuk, lagi ada hati nak poligami. Okey, kenapa benda ini timbul? Few things saya nak bagi tahu. Nombor satu, ini saya bagi kepada wanita, lepas tu saya akan datang kepada laki. Boleh no? Okey, dalam ayat ini, yang pertama sekali, Allah Subhanahu Wa Taala tanya dekat siapa? Jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil. Ayat ini Allah tanya kat siapa? Kat laki kan kat perempuan? Kenapa perempuan ni selalu jawab? Hah? Macam tadilah kan, saya tanya kat perempuan, laki yang jawab. Sekarang ni, yang ni pertanyaan ni, Allah tanya kat siapa? Allah tanya kat laki, tapi yang selalu jawabnya siapa? Perempuan. Sebab perempuan itu yang akan tentukan, laki aku tak boleh adil ni. Oi. Heran saya. Macam mana dia pula boleh tahu laki dia tidak? Sebab ayat tu kata, jika kamu khawatir. Betul ke tak? Setuju atau tidak? Jadi soalan untuk laki, biarlah laki jawab. Janganlah perempuan jawab. Kalau dia rasa dia boleh berlaku adil, go on. Kalau kita rasa laki kita sukar berlaku adil, kita bantu dia bagaimana dia boleh jadi adil.
Bukannya kita bantu dia, bagi dia lagi jahanam. Boleh faham tak? Okey, itu nombor satu. Yang kedua, kadang-kadang wanita ini saya percaya mereka kena belajar untuk jaga emosi dia. Saya kadang-kadang, saya cerita terus terang. Ini terus terang no. Kadang-kadang saya tak boleh nak faham perempuan. Serius. Tahu pasal apa? Sebab apabila berubah situasi, waktu dan keadaan, mereka dengan emosi mereka pun berubah. Wanita yang sama ketika dia muda, dia akan menentang poligami, kau-kaunya. Tetapi apabila dia dah mencecah usia 40-an, dia tak ada suami, waktu itu dia akan mula pro dengan poligami. Sebab apa? Hei, saya bukan perempuan, saya tanya je. Takkan saya nak jawab. Sebab apa? Sebab dia rasa penting. Ketika itu dia rasa, tak apalah, suami orang pun, suamilah. Sebab waktu dia usia begitu, lelaki yang teruna lah sangat, kok masuk umur dia 20-an, rasa saya nak ke kahwin. Wanita yang sama menentang poligami dahulu, kalaulah dia bercerai ataupun suami dah meninggal, ketika dia jadi janda, ketika itu dia akan rasa, tak apalah, suami orang pun jadilah. Betul ke tak? Okey, katalah kalau ada isteri yang dia tak setuju laki dia kahwin lain, tapi laki dia kahwin juga, dia tak boleh nak buat apa? Sakit hati. Betul ke tak? Dia jadi, katalah dia jadi bini kedua. Masa dia jadi bini kedua, isteri pertama katalah dia sakit hati, isteri kedua sukalah. Betul ke tak? Tapi masa dia nak kahwin dua tu, isteri pertama tentang. Tapi bila suami datang bagi tahu, saya nak kahwin nombor 3, isteri pertama sokong, kahwinlah bang. Sebab apa? Sebab nak bagi isteri kedua rasa apa yang dia rasa. Ni apa punya psycho, aku pun tak faham lah. Tolong lah. Sekarang faham tak? Kenapa saya kata sukar untuk memahami wanita? Ada situasi wanita ni kadang-kadang dia tentang poligami gila-gila. Lepas tu suami dia bila kahwin lain, siap minta cerai, bercerai. Ini saya tengah cakap kes yang memang betul-betul berlaku, bercerai. Sebab suami kahwin lain. Tup tengok, dia pula kahwin dengan lelaki orang. Macam mana ni? Ini kes yang memang betul-betul beberapa kes yang berlaku. Sebab apa benda ni berlaku? Sebab apa? Okey, saya rasa yang pertama sekali, sebab kebanyakan daripada kita melayan perasaan kita. Dalam hidup ni, dia kena be objektif. Apa yang kita nak capai. Okey, sekarang saya nak yang wanita pula jawab soalan yang ini. Siapa yang dah berkahwin di sini? Tolong angkat tangan. Yang dah berkahwin? Yang dah kahwin? Oh. Tak, sebenarnya saya tanya tu sebab saya nak tengok siapa yang belum tu nak jadikan calon. Okey. Okey, main-main je. Okey, siapa yang dah kahwin? Soalan kepada anda. Adakah anda boleh benar-benar taat dengan suami anda? Kat sini, semua wanita yang ada kat sini, rasa-rasa dalam hidup anda taat tak dekat suami anda? Sebab ini soalan untuk wanita kan? Wanita dia kena taat pada suami ke tak? Kena ke tak? Wajib ke tak? Wajib kan? Wajib kan? Okey. Sekarang ni katalah, selagi mana seorang suami dia buat sesuatu perkara ataupun dia bagi tahu suruh buat sesuatu perkara yang tidak bertentangan dengan syariat agama, kena taat ke tak? Kena taat kan? Sekarang tiba-tiba suami datang bagi tahu dia nak kahwin satu lagi. Adakah dia buat perkara yang melanggar syariat? Dan kenapa masa tu tak ditaat? Ni boleh faham tak? Saya tengah cakap benda ni sebab saya tak boleh nak cerna. Bila tanya, oh kita taat
bro, jangan. Bro mana tahu. Kalau suami nak kahwin satu lagi, tak? Oh, yang tu tak boleh lah bro. Wih. Pasal apa? Double standard. Tak? Tak suka. Tengok. Allah Subhanahu Wa Taala firman, apa yang kamu suka tidak semestinya itu baik bagi kamu, dan kadang-kadang apa yang kamu benci itu adalah lebih baik untuk kamu. Poligami ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi pasti. Tengok, apa saja perintah Allah Subhanahu Wa Taala pasti dan pasti ada kebaikan. Cuma sama ada kebaikan itu secara peribadi kepada seseorang ataupun kebaikan itu secara kolektif kepada sesuatu masyarakat. Do you agree? Boleh faham ke tak? Okey, itu untuk wanita. Okey, sekarang ni saya pergi kepada lelaki. Okey, nombor 1. Lelaki, tolonglah jadi laki. Ni, bukan jadi laki dari sudut cakap saja. Ini saya bukan cakap dekat sini je. Kita ada banyak penonton live dekat luar sana. Sebab hari ini saya rasa lelaki kita ada masalah yang paling besar. Kita gagal jadi laki yang sejati. Kalau kita kahwin dengan orang, kena ingat kita kena bertanggungjawab dengan dia. Makan minum dia, kita yang patut jaga dia. Hari ini we got a big problem amongst the man who married. Dia tak mau pergi kerja, suruh bini buat kerja. Tolonglah. Tak malu ke? Saya tahulah bukan sini. Alah. Ini soal bagus. Sebab tu mai sini, sebab nak poligami. Tapi okey, yang ada kat sini setuju tak dengan saya? Banyak tak kita dengar banyak lelaki macam tu? Dia kahwin, betul ke tak? Dia kahwin, suruh isteri pergi kerja. Dia duduk kat rumah. Sampai buat cerita, Mr. Mama, what the heck is going on? Come on. Ada kan? Tahu tak cerita Mr. Mama? Dan akhirnya satu hari nanti dia akan jadi satu kebanggaan. Oh, kau buat kerja apa? Oh, saya jadi surah rumah. Tengok. Dalam keadaan begitu, bagaimana kalau kita pun nak kahwin satu lagi? Saya cerita sedikit pengalaman hidup saya. Ketika saya kahwin nombor 1, masa tu tahun 2008. Waktu tu saya tak ada apa pun dalam life saya. Saya baru nak up in my life. Motor tak ada, kereta tak ada, apa pun tak ada. Sebab nombor 1 dalam hidup saya tak suka hutang. Sampai sekarang. Sampai sekarang dalam hidup saya kalau ada hutang, satu saja hutang saya, rumah. Itu pun sebab amount terlampau tinggi, I cannot pay cash. Kereta ke apa ke semua saya beli cash. Saya jenis tak suka hutang. Hatta saya tak suka bila nak kahwin, kena hutang lagi. Hutang kahwin. So, hidup kita akan terbelenggu dengan hanya membayar hutang. Saya tak suka. So, saya suka semua everything, I spend my own money. Termasuk kahwin. Masa saya kahwin, I don't have anything. But I told my wife, saya kata, you jangan risau. You kalau tak nak kerja pun, tak apa, you tak payah kerja. Tak ada masalah pun. Nak jaga you, nak bagi you makan, itu adalah saya punya tanggungjawab. Kalau saya terpaksa jual goreng pisang pun nak bagi you makan, I will do. Because that is my responsibility. Tetapi apabila kita sebagai lelaki, kita mula mengharap duit daripada wanita, waktu itu we lose our dignity. Kenapa kita terpaksa bergantung dengan wanita? Sebab kita bergantung dengan hutang. Kereta hutang, rumah hutang, semua hutang. Bila kahwin, masa kahwin pun hutang. Boleh faham tak? So kita punya duit tak dapat nak support. Kita kahwin dengan isteri. Isteri kita kerja. Kalau dia tak nak kerja pun tak boleh. Kita suruh dia kerja juga. Sebab apa? Sebab nak tampung semua hutang. Sekarang ni, dia keluar duit dia, bantu kita untuk bayar rumah, bayar kereta, tak kira lah. Sama ada dia pakai ke atau kita pakai. Bayar semua benda. Rasa-rasa, kita ada voice tak nak cerita dengan dia? Ada voice tak kita nak cerita dengan dia? Macam mana nak ada voice? Dia akan rasa apa? Ni, hang kalau aku tak kerja, hang pun tak boleh. Tak boleh hidup. Lagi anak tambah satu lagi. Boleh faham tak? So saya rasa it is how a man daripada awal. Ada masa lagi ke? 1 minit. Okay. So basically saya rasa this is very important.
Saya nak kongsi, ketika saya berada di Pakistan, saya berkesempatan dengan, ketika itu saya berkesempatan jumpa dengan seorang mufti negara Trinidad, very young, sangat muda. Sebab itu sebenarnya saya dapat idea sebelum kahwin, saya nak bagi tahu dengan isteri saya akan poligami. Sebab waktu saya jumpa dengan dia cerita dengan saya few things, dia bagi tips dengan saya, sebab dia tahu bila saya balik nanti saya akan kahwin dalam masa 2 minggu. So dia cakap dengan saya, dia kata, Zamri, no matter what happen in your life, don't ever lose your dignity as a man. Dan dia cakap, waktu dia mufti, muda sangat. Waktu itu saya rasa umur dia dalam 30-an. Dan waktu dia nak kahwin, dia bagi tahu mak mertua dia datang bagi tahu dekat dia. Ini di kalangan orang-orang alim jugalah, depa kahwin sesama ada orang. So mak mertua dia datang bagi tahu dengan dia kata, you kahwin dengan anak saya nak you janji you tak akan berpoligami. Dia bagi tahu dengan mufti tadi. Tahu mufti tu jawab apa? Dia kata, kalau saya terpaksa kahwin, dan dengan kahwin itu, I have to lose my dignity as a man, saya lebih baik tak kahwin. Berapa banyak laki sanggup begitu? Ni. Kalau kita rasa diri kita kena pijak, kalau kita rasa diri kita kena buli, kalau kita rasa diri kita dah hilang maruah dan sebagainya, percayalah semua perkara ini berlaku sebab bagaimana kita mengendalikan diri kita. I mean, we have to be strong from the beginning. Biar firm. Saya tahu akan ada masalah. Boleh faham tak? Bila kita cakap dengan wanita, kita akan ada masalah. But, let I tell you, masalah itu tak lama. Tapi end up dia akan faham, okay, suami kita memang macam ni lah style dia. Sebab kebanyakan daripada lelaki pada hari ini, dia tidak lagi berperanan seperti suami. Dan kalaulah isteri kita rasa, oh, dia kalau kahwin, dia mesti akan bertanggungjawab. Walaupun dia tak suka, dia akan belajar untuk suka. Last, saya nak tanya yang ni dekat semua. Zaman sekarang, nak cari laki yang baik, susah ke senang? Susah ke senang? Susah, setuju kan? Setuju? Secara ijma', setuju? Setuju, betul? Okay, bila nak cari laki yang baik ini susah, maka laki yang baik-baik ini kena kahwin banyak lah. Come on. Kalau tak, kesianlah perempuan kahwin dengan semua laki hampir. Sekian, terima kasih. Itulah jawapan daripada panel-panel kita. Dan hari ini saya telah pun menjadi moderator. Dan kita akan teruskan. Dan kita akan teruskan program ini. Baik. Saya nak mungkin saya nak cerita sikit pasal soalan ni. Soalan ni dia beritahu bila suami susah nak kahwin lagi, kalau tak sedar diri. Oh, bila suami susah kata tak sedar diri. Bila suami senang lupa diri pula. Lepas tu bila suami mati, alhamdulillah. Okey. Nombor 1, saya percaya yang pertama sekali kita kena faham, hidup ini kita bukan hidup untuk orang lain. So don't care what people say. Saya antara benda yang saya pesan bila saya nak kahwin nombor 2, bila saya nak kahwin kali yang kedua dengan orang yang berlainan, ada beberapa perkara yang saya bincang dengan dia, yang saya go heart to heart. Saya kata dengan dia, saya kata, bila kita kahwin ni, sebenarnya cabaran yang paling besar bukan dekat saya tahu. Saya ni lebih-lebih orang akan cakap gatal lah, itulah, inilah, betul tak? Orang akan cakap macam tu je. Saya kata besok you akan dapat cabaran lebih besar. Orang akan cakap you perampas, orang akan cakap itu, orang akan cakap ini, orang akan cakap macam-macam. Saya tanya dengan dia, are you ready to face all these consequences? Saya tanya dengan dia terus terang. Kalau tak percaya, dia ada kat sini. Boleh tanya. Mana dia? Mana dia? Tak payah tahulah. Sebab saya bagi tahu dengan dia, are you ready to face all these consequences? Sebab saya bagi tahu dalam waktu yang sama, saya sambung juga, saya kata, selagi mana kita tahu kita buat satu benda yang tidak menentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak haram, who do I should care? Siapa perlu saya peduli? Manusia ni dia akan cakap je apa dia nak cakap. Buatlah benda baik pun dia akan cakap, buat benda tak baik pun dia akan cakap, tak buat apa-apa pun dia akan cakap.
Do you get the point? Buat kerja salah. Tak buat kerja salah. Tidur salah. Bangun salah. Are we going to lead our life by hearing all these things? Kalaulah kita nak teruskan kehidupan kita dengan mendengar semua apa orang akan cakap, apa orang akan cakap, apa orang akan cakap, rasa boleh hidup tak? Boleh hidup tak? In the end, kita tidak boleh satisfykan semua orang. Believe me. Tetapi bila mana kita tahu dalam kehidupan kita ini, kita masih mengikut landasan yang benar. Saya tanya dengan dia, waktu saya nak kahwin, saya tanya dengan dia satu benda. Saya kata, kita nak kahwin satu lagi ni, salah ke? Saya nak kahwin satu lagi ni, salah ke tak? Sekarang ni contoh, saya tanya dekat anda, especially wanita. Katalah seorang lelaki, dia nak kahwin satu lagi, salah ke tak? Salah ke tak? Then what is the problem? Then what is the problem? Lepas tu kita kata dekat lelaki tu, oh kau kahwin satu lagi kau gatal Ni, orang kahwin satu ke, orang kahwin dua ke, kahwin tiga ke, semua manusia pun gatal. Cuba tunjuk dengan saya satu manusia yang kahwin tak buat apa-apa, tengok je. Hah? Ada? Semua pun dah kahwin, automatik dia jadi gatal. Kahwin memang tempat untuk melepaskan gatal. Betul ke tak? Am I correct or not? Macamlah orang yang kata dia kahwin dua dia gatal. Saya pernah orang tanya juga dengan saya, sebab saya jenis happy go lucky, boleh faham tak? Saya kalau cakap dengan orang pun saya akan cakap macam ni je. So kadang-kadang orang tembaklah dengan saya, especially kawan-kawan wanita dekat universiti. Yang student bila buat program, dia akan cakap, bro ni gatal lah. Saya tanya dia balik, kau tu tak gatal? Hah? Besok kau kahwin, kau tak gatal lah. Kalau kau tak gatal, kau tak dapat zuriat. Betul ke tak? Apa lagi alasan yang selalu akan bagi? Macam-macam. Wanita itu adalah perampas. Betul. Sebab dia rampas suami orang. Tanya orang tu balik, kau dah kahwin belum? Kahwin. Kau rampas anak orang daripada mak orang. Sama je. Kau pun perampas, aku pun perampas. Cuma rampas daripada orang yang berbeza je. I mean, life we cannot live. Okay, saya nak sentuh sedikit tentang kenapa wanita tidak boleh berkahwin. Okey, dia sebenarnya begini. Poligami ni dia terbahagi kepada dua. Satu dia panggil poligini, satu lagi dia panggil polyandry. Apa dia poligini? Poligini apabila lelaki kahwin lebih daripada satu. Secara khususnya disebut sebagai poligini. Kalau wanita yang kahwin lebih daripada satu dalam satu masa, maka dia disebut sebagai polyandry. Dalam Islam, poligini limited dibenarkan. Lelaki nak kahwin lebih daripada satu boleh, tapi maksimumnya 4. Polyandry Islam benarkan tak? Tak benarkan. Okey, katalah kalau ada orang tanya dekat si suami, kalau saya ada suami lagi, apa awak rasa? Bagi tahu, saya tak rasa apa pun. Yang rasa marah Allah. Boleh, dia kata point. Sekarang ni, isu dia bukan laki yang tak bagi. Siapa yang tak bagi? Siapa yang tak bagi? Allah yang tak bagi. Boleh faham tak? Okey. Allah tak izin. Okey. Yang kedua. Tengok. Dia ada banyak lagi, even termasuk dalam isu perubatan. Do you know, kalau seorang lelaki, katalah kalau dia ada pasangan hidup, yang lebih daripada satu, tak kira berapa pun amount dia, kalau lebih daripada satu, dengan syarat wanita itu tidak melakukan hubungan seksual dengan lelaki lain, dan lelaki itu melakukan hubungan seksual katalah dengan 10 wanita. 10 wanita, seorang lelaki dia melakukan hubungan seksual dengan 10 wanita, tak ada disease boleh transmitted. Boleh faham tak? Tetapi jika 10 wanita tadi dia adakah hubungan dengan 10 lelaki, boleh ada disease transmitted. Tengok, apabila Allah Subhanahu Wa Taala dia memberikan, dia bagi kaum lelaki dia boleh buat, kaum wanita dia boleh buat, dia tak boleh buat, pasti ada sebab dia. Kalau tak percaya, cubalah. Cuba. Siapa nak cuba? Cubalah. Lepas cuba, lepas 2 tahun mai jumpa saya. Saya pun nak dengar juga cerita. Bro, saya ada 4 suami bro. Kena pula satu hari 4 lelaki dia pun nak. Macam mana?
Macam mana? Fikir sendirilah lebay. Jadi dia kata, adakah ini poligami yang harmoni? Jadi siapa yang nak jawab, saya silakan. Tuan Amri. Ya. Isteri pertama bantu, isteri kedua tak bantu. Isteri pertama dapat pahala banyak, isteri kedua tak dapat pahala. Itu pun masalah ke? Amin, betul ke tak? Dia seolah-olah macam sedekah lah. Ada orang, dia sedekah 10,000. Ataupun dia ada harta, dia sedekah separuh daripada harta dia. Seorang lagi, dia sedekah 100 je. Siapa yang beruntung? Siapa yang beruntung? Hah? Hah? Yang bagi separuh, itulah kan? Amin. In terms of amount. Do you agree? Betul ke tak? Jadi kenapa itu pun nak jadi satu apa? Satu isu, sebab dia kadang-kala dia begini. Dia bukan tak bantu. Kita bila berlaku sesuatu perkara, kita perlu lihat juga aspek-aspek lain. Sebagai contoh, kadang-kala yang biasanya komen begini, kadang-kala orang yang selalu akan cakap begini, orang tu kadang-kadang dia tak tahu pun situasi sebenar. Oh lah kan, kita pergi rumah orang yang berpoligami. Kita sebagai orang ketiga, kita tengok apa yang berlaku, kita rasa, kenapa macam ni ya? Aku tengok bini nombor 2 dia selalu duduk je, bini pertama je buat, asyik bini pertama je masak, bini kedua tak masak. Sebenarnya bini kedua tak tahu masak pun. Jadi mungkin dah ada perjanjian di antara diorang dah bincang. Okey, yang masak aku buat. Okey, kau buat apa? Kau buat basuh baju. Boleh faham tak? Sebab itu saya selalu akan bagi tahu dekat orang, tengok, dalam isu rumah tangga orang adalah tidak adil jika kita hanya pergi tengok dan menilai secara luaran. Sebab kita takkan tahu apa yang sebenarnya berlaku dalam apa perbincangan di antara diorang, apa yang telah diorang persetujui. Kadang-kala ada benda yang isteri pertama pandai, isteri kedua tak, kurang pandai. Okey. Ada benda yang isteri kedua memang mampu buat, dia pandai. Isteri pertama tak mampu buat. So suami dia pula, dia buat apa? Okey, dia sebagai suami, dia tahulah kelebihan isteri-isteri dia. Yang ini dia pandai kat mana, yang ni dia pandai kat mana, yang ni. Sebab ini normal, setiap orang. Ada benda yang orang tu tahu pasal perkara ni, kita tak tahu. Ada benda yang kita tahu, dia tak tahu. Jadi suami mungkin dah bagi tahu. Okey, disebabkan dia tahu kadang-kadang dia tak cakap pun. Boleh faham tak? Takkanlah nak bagi tahu dekat isteri, engkau ni pandai, yang ni kau bodoh. Yang ni kau pandai, yang ni. Faham tak? Tapi sebagai suami, dia tahu, so dia bagi tahu. Okey, benda-benda ni, why not you buat? Sebab dia tahu, ya kalau dia buat, dia akan buat dengan cara yang lebih sistematik. Boleh faham tak? Sebab dia, itu memang kepakaran dia. Okey, kadang-kadang benda yang ni pula, dia bagi isteri kedua pula buat. Kita pula pergi rumah dia, kita tengok, masa kita pergi, time makan. Selalu makan. Masa makan, seorang je yang buat. Tapi padahal kita tak tahu, isteri yang kedua mungkin dia buat benda lain di waktu kita tak ada. Jadi nasihat saya yang pertama, jangan nilai keluarga orang lain. Itu nombor 1. Nombor 2, jangan nilai orang lain pun. Sebab kita tak tahu what is the situation. Keadaan, situasi dan semasa. Yang paling bagus untuk kita nilai siapa? Siapa? Nilailah diri sendiri. Itu jauh lebih baik. Soalan tadi tentang Khadijah, betul? Kan? Rasulullah SAW tidak berpoligami selagi Khadijah hidup. Jadi kalau orang lain nak berpoligami pun, dia kena tunggu isteri pertama dia meninggal dulu. Betul? Sebenarnya itu lagi bahaya untuk wanita tau. Besok kalau kena pula ada seorang lelaki, dia dah kenal dengan wanita lain, dia pula fikir, aku kena tunggu bini pertama aku mati dulu ni. Kalau tak dia mati-mati, dia dimatikan. Tak akan jadi masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, di zaman Rasulullah SAW, daripada sirah pun kita tahu, walaupun Rasulullah SAW tidak bernikah, tidak berpoligami ketika hidupnya Khadijah, tetapi kita tahu Rasulullah SAW tidak pernah halang. Sahabat-sahabat lain pun ada. Rasulullah bagi tahu dekat sahabat lain. Bagi tahu dekat sahabat lain, wahai sahabat-sahabat, kalian semua kena tunggu isteri pertama kamu mati, baru boleh poligami. Ada? Tak ada kan? Dan kenapa kita gunakan cerita itu pula, kemudian kita sumbat dalam keseluruhan poligami? Saya rasa itu adalah tidak adil, insyaAllah.